Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everyone. So untuk kelas hari ini kita akan sambung discussion kita berkaitan dengan mutation. Okay, so untuk mutation, kita akan cover sikit lagi berkenaan dengan gene mutation di mana efek gene mutation seperti gene gene deletion, base deletion and base insertion, itu kita tak sempat cover dalam kelas pada hari Jumaat, dan kita akan terus masuk kepada salah satu daripada contoh chromosomal mutation in which it is chromosomal aberration yang melibatkan perubahan dari segi struktur. Okay, so sekarang saya akan present. Okay. So ini adalah apa yang kita dah cover minggu lepas, pada hari Jumaat, di mana kita dah cover terdapat 4 jenis gene mutation di mana dia adalah base CD, base substitution, base insertion, base deletion dan base inversion. Okay, dan apabila kita bercakap tentang gene mutation, dia melibatkan apa yang berlaku kepada apa. Ingat ke tidak, gene mutation? Okay, maksudnya dia adalah yang melibatkan apa? Okay, kita kata arrangement. Arrangement dekat mana? Arrangement dekat mana? Arrangement pada DNA. Akan tetapi dia akan membawa efek kepada perubahan pada mRNA dan akhirnya mengakibatkan protein juga berubah. Dan ada 3 jenis efek, okay, yang kita boleh kesan. Okay, apabila berlakunya gene mutation, dia ikut tahap series dia, sama ada silent, sama ada silent, missense ataupun nonsense. Okay, ini semua disebabkan hanya oleh base substitution. Walau bagaimanapun, kita kata efek ini tidaklah serius jika nak dibandingkan, tak elok warna ni. Sekejap, saya pakai pen biru biasa. Okay, jika kita nak bandingkan, walaupunlah silent ni tak ada efek sangat. Missense tertukar satu amino acid, okay, yang boleh lead kepada satu penyakit yang you all kena tahu, iaitu sickle cell anemia, simptom-simptom dia. Dan boleh juga jadi apabila berlaku substitution, that gene tertukar menjadi stop codon. And automatically proses translation tidak boleh menghasilkan protein disebabkan kita tahu apabila dia adalah stop codon, okay, dia tak kod untuk mana-mana amino acid. Okay, it is not code for any amino acid. So bila dia tak kod for amino acid, apa yang akan berlaku? Protein itu akan jadi non-functional protein. Okay, manakala satu lagi jenis, okay, iaitu frame shift mutation. Okay, frame shift mutation ini kategori dia sama macam silent, nonsense dan missense. Dia adalah efek kepada gene mutation itu sendiri. So apa dia frame shift mutation? Dia bagi tahu dekat sini. Okay, dia adalah sama ada addition ataupun loses yang disebabkan oleh base insertion tertambah satu ataupun lebih gene ataupun huruf tu, nukleotide tu, ataupun terdelete. So bila kita delete satu, okay, macam yang mereka katalah jujukan ni kan kita bacakan 3, 3, 3. So bila berlaku deletion daripada original sequence, dia dah tak normal. So efeknya ialah akan menyebabkan berlakunya frame shift mutation. So kalau dia tanya apa efek kepada base deletion atau base insertion, it is frame shift mutation. Apa itu frame shift mutation? Frame shift mutation cause the gene will read in the wrong 3 bases. So kalau yang normalnya, macam contoh this one kan, dia kata mutated template. DNA strand, mutated RNA, ini yang mutated template. Ni 2 contoh lah kalau berlaku insertion tertambah T ini ataupun terdelete T ini. So sequence ini, base yang kita baca secara 3-3 ini akan silap. Macam contoh 3-3 ni. Dari yang normal, you kena compare je kat yang normal. Dah terlebih satu. So
after the point of mutation, inilah point of mutation tu. Okay, the entire amino acid sequence akan berubah kalau you compare dengan yang normal. Ni PHE, ILE, CYS, THR. Kalau you compare balik dengan yang normal PHE, TYR, ALA, ARG. So starting from the point of mutation, everything is changed. Okay, cara nak terangkan dia apa berlaku? Kita kata point yang pertama adalah dia akan dibaca dalam sequence yang salah. Okay, dan apa akibat dia? Okay, it may alter ataupun alter the reading frame of, okay, yang tadi yang salah ni adalah 3 base. 3 base ni merujuk kesan dia kepada DNA. Then, reading frame of codon on mRNA. Ini efek yang kedua. So, apabila DNA berubah, mRNA pun berubah. So, dia akan change the amino acid sequence during translation. Okay, tapi dalam skema jawapan selalu dia akan bagi tahu ayat ini. Okay, it is result in entire different sequence of amino acid. Tapi you kena cakap start ataupun from the point of insertion atau deletion. Point of mutation tu dari situ the entire amino acid akan berubah. So akibat je different polypeptide chain akan terhasil. So ini adalah efek yang ketiga, penerangan ketiga. Kita ubah pula dari aspek amino acid dan menyebabkan protein atau polypeptide yang terhasil itu pun akan jadi berubah. So antara nonsense, missense dan juga silent berbanding dengan frame shift. Frame shift ini kita kata dia punya efek lebih lethal. Okay, lebih buruk, lebih menyebabkan efek yang teruk kepada satu organism. Okay, lead to non-functional protein dan you kena alert juga dengan salah satu daripada contoh penyakit yang disebabkan oleh deletion pada DNA lah. Okay, iaitu major thalassemia. So example ini kena ingat sebab dalam exam if they are going to ask you, okay, dia akan ada kaitan dengan this one. So kita punya UPS ketiga nanti, this is the chapter and also the another chapter iaitu recombinant. So kena ingatlah, kalau base deletion, penyakit yang boleh diakibatkan ada banyak lagi. Tapi ini yang ada dalam syllabus kita adalah major thalassemia. This is also a blood disease. Okay, dan blood disease ini boleh diwariskan. Contoh kita minor, kita adalah carrier pada penyakit tu, kita boleh bagi gene negatif, gene recessive itu kepada anak. Kalau kita kahwin dengan orang yang ada that gene recessive juga, anak kita possible boleh menjadi pesakit major thalassemia ni. Okay, alright. So itu adalah frame shift mutation. Setelah untuk part gene mutation. So untuk gene mutation ada 4 jenis. You kena tahu definition. Okay, and then you kena tahu effect. Dan ada 2 penyakit yang dikaitkan dekat gene mutation iaitu major thalassemia disebabkan oleh base deletion dan juga satu star kan, dan juga satu lagi penyakit adalah apa? Sakit apa? Siapa nak jawab? Sakit apa satu lagi? Tahu dah tengah hari ni. Sakit apa? Sickle cell anemia. Ke madam seorang je yang dalam kelas ni? Ada orang lain tak? Hello? Ada madam. Ada. Okay. Alright, so another one is sickle cell anemia that is caused by base substitution. Okay, madam harap jelas lah yang tu. Madam pun tak harapkan orang kata aktif-aktif hari ni bukan nak buat game pun. Okay, sebabnya tengah hari dah kan. Okay, tapi kita kena cover juga. So our aim for today is, okay, yang pertama kita nak tahu apa itu chromosomal mutation. Sebelum ni madam dah terangkan, chromosomal mutation boleh terbahagi kepada 2. So yang kita nak fokus tengah hari ini hanyalah yang ini. This part. Okay, ada 4 jenis juga. Dia hampir sama. Okay, ingat, chromosomal mutation, dia boleh yang disebabkan oleh perubahan dari segi structure dan boleh juga perubahan dari segi bilangan, number of chromosome itself. Okay, dan always bila kita bercakap tentang perubahan dari segi number, okay, it is daripada yang normal lah. Dan kita bercakap let's say untuk human kita biasanya tak guna example lain.
So untuk human kita tahu 2N, human ni dia akan ada number of kromosom dia 46. Okay, so bila change in number, dia boleh jadi, akan jadilah different 46 tambah 1 ataupun kalau berkurang dia akan jadi 46 tolak 1. Maknanya disebabkan oleh efek-efek inilah ataupun lain. Ini kita akan belajar next class esok lah. Okay. Tapi hari ni kita nak fokus berkaitan dengan kromosom juga. So makna katanya kita hari ni nak cerita pasal kromosom. Okay, kromosom lah. Okay. So apa yang berlaku pada kromosom? So yang pertama you kena tahu dulu apa yang ada pada kromosom ni. Okay, kita tahu pada kromosom dia ada segmen-segmen pada setiap bahagian ini yang you all panggil setiap bahagian ini adalah locus. Betul tak? Okay, dia satu kawasan yang sama. Okay, di mana locus yang berbeza akan carry different gene. Okay, dan kita tahu kromosom ini anak-anak datangnya dari mana? Sebelum dia jadi kromosom, okay, dia sebenarnya adalah dari DNA. Di mana DNA ini coil, okay, dan together dengan dia punya histone protein. Kalau kita kan, okay, protein. Okay, barulah dia akan menjadi kromosom. Okay, so pada apa yang berlaku dalam chromosomal aberration ialah kita nak bercerita tentang turutan gene ini. Okay, different gene punya turutan ni boleh berlaku mutation sekiranya susunan gene ini mengalami translocation atau duplication atau deletion atau inversion. Dan cara nak ingat, tengok nama depan dia tak ada perkataan base sebab dia bukan melibatkan nukleotid pada DNA. Dia melibatkan dia punya apa structure ataupun kedudukan gene. Okay, location of gene. Di mana apa jadi pada gene-gene ni? Kita tahu kromosom ini sewaktu crossing over, apa yang berlaku? Boleh berlaku pasangan homologous kromosom ini dekat kawasan persilangan ni boleh berlaku crossing over. So sepatutnya crossing over, segmen dari mak dengan ayah tu bertukar. Tapi boleh berlaku akan ada error. Di mana mungkin dia detach tapi dia tak attach pada tempat yang betul. Okay, so inilah boleh mengakibatkan 4 jenis chromosomal aberration. Tengok ejaan aberration. Okay, perubahan kromosom dari segi struktur dipanggil sebagai aberration. A-B-E-R-R-A-T-I-O-N. Double R, bukan double B. Okay, so it can be passed. Okay, kedua-dua jenis chromosomal mutation ini sebab dia melibatkan kromosom. Kromosom ini adalah yang ada dalam gamet. So gamet tu, kromosom dalam gamet ni yang akan diwariskan kepada anak. So that's why dia kata, okay, this type of mutation akan pass pada offspring. Okay, melalui gamet. Dan apa akibat dia? Kenapa dia kata increase variation? Because individu yang telah mengalami mutation itu, okay, dia tu sendirinya okay, berbezalah daripada yang normal. So that's why kita kata dia increase variation. So kat mana boleh berlakunya mutation-mutation yang dua jenis ini? Dia depend pada jenis. Okay, kalau yang change in structure ini most probably dia disebabkan oleh crossing over. Sebab kita tahu macam Madam tunjuk tadi, bila crossing over segmen itu, gene itu akan berpindah. Dia tak semestinya yang hujung dengan hujung mungkin yang bahagian tengah yang bersilang. Okay, so segmen itu sewaktu dia nak berpindah antara homologous kromosom mak dengan ayah, apa yang berlaku kepada dia? Mungkin dia terhilang, terdelete, tertranslocate, terduplicate atau sebagainya. Okay, tapi yang anaphase ini lebih melibatkan yang mana? Okay, untuk anaphase ini nanti kita lebih akan relatekan dengan yang change in chromosome number. Di mana sewaktu anaphase kita tahu pasangan tu akan separate and move to opposite pole. Boleh berlaku satu fasa yang kita panggil sebagai non-disjunction. Ayat mudahnya dalam bahasa Melayu non-disjunction ialah salah pindah. So bila tersalah pindah, apa akibat dia? Itu yang bilangan
kromosom pada anak daughter kromosom itu terlebih satu atau terkurang satu. Penyebab dia Don disjunction. This one penyebabnya adalah crossing over. Okay, so kita nak fokus pada 4 ni. Habis ni kita kira habislah kelas kita untuk hari ni. Okay, so kita tengok 4 jenis ni. Macam mana nak ingat? Okay, cara madam nak ingat kalau yang base untuk 4 jenis gene mutation tu madam kata base CD. Okay, substitution, insertion, deletion, inversion. Okay, tapi semua depan mesti ada base. But this one, cara nak ingat dia adalah tidit. Bunyi macam robot sikit. Tidit. Dia tidit. So, kalau hari tu ada 2 I, now dia ada 2 D. So, apa yang berbeza? Deletion dengan, ingat dia tak ada insertion. Gene tak boleh tiba-tiba tertambah. Base tak apa, boleh. Dia tak ada insertion. I dia ni adalah inversion. T tu tak ada sebelum ni, translocation. Deletion ada, boleh terdelete, maknanya segmen itu bila dia break off, dia tak ter-attach balik pada kromosom yang sama, dia hilang. Ataupun pergi tempat lain. Okay, dan I dia adalah inversion. Dan satu lagi duplicate. Duplicate boleh. Sebab kita tahu waktu DNA replication boleh berlaku fasa duplication tu. Okay, so kita tengok apa detail. So in your learning outcome, okay, they might ask you untuk chromosomal aberration, you kena tahu 2 perkara. Definition dia ataupun kita kata definition ataupun ayat lainnya adalah description. One simple sentence to describe that type of chromosomal aberration. Contoh, untuk deletion, apa yang kita boleh describe? Macam mana deletion ini boleh berlaku? Nampak tak? Gambar ini merujuk bukan DNA tapi adalah kromosom. Gambar ni adalah kromosom. Okay. This is before. This is after. Okay. Apa yang beza? Nampak tak? Dia guna huruf. Okay. Ada setengah soalan dia akan pakai nombor. Nanti mana-mana tunjuk satu contoh latihan. Okay, dia buat turutan. Pada kromosom ini, turutan gene dia sepatutnya A, B, C, D, E, F, G, H. So, biasa turutan yang dipilih dalam soalan adalah mengikut turutan lah. Kalau A, B, C, ikut turutan lah. Tak semestinya start dengan A. Mungkin dia start dengan M. M, N, O, P, Q, R. Let's say. Tapi mesti ikut sekuen dan you kena detect kat mana perubahan yang berlaku. Macam contoh, kat sini dia akan jadi A, B, C, E, F, G, H. Dah kurang satu. So maksudnya apa yang berlaku? D ini telah mengalami deletion. Okay. Kenapa bukan gene base deletion? Sebab yang terdelete ini bukan ATCG. Bukan nucleotide. Tapi segmen. Segmen of gene yang berada pada kromosom itu terdelete terus. So penerangan dia. Okay. Kalau you are about to kena describe lah. You kata apa yang berlaku? Kromosom segmen break at 2 place. Kenapa break? Inilah tadi yang Amanda kata. Penyebab dia bukan crossing over. Masa crossing over dia sebenarnya kena break. Sebab nak tukar antara kromosom mak dan kromosom ayah tu. Okay. And lead to the loss of the middle segment. Ini dalam case crossing over tu berlaku pada banyak tempat mungkin. Okay, dia break. Sepatutnya dia attach balik kat tempat yang betul. Pada kromosom yang lain saja. Tapi tak macam tu. Tiba-tiba terhilang. Tak attach pada tempatnya. Okay, so the remaining end of chromosome join again and become shortened. So bila dia join again, dia become shortened dan gene ini kita kata telah missing. Missing gene. So bila ada gene yang missing, of course pada offspring yang dapat gene ini akan ada kecacatan lah. Okay, contohnya untuk deletion, you kena tahu ada satu penyakit yang kita panggil, cara sebut dia yang betul Madam ajar ini tambahan lah kepada sickle cell anemia and major thalassemia. Now you are about to know kalau chromosomal aberration disebabkan oleh deletion, boleh ada satu lagi sindrom dipanggil Cry-Du-Chat. Okay, tapi kalau you takut salah ingat, tak tahu nak sebut macam mana, takut UAGS HA, Cry-Du-Chat tak. Okay, dia Cry-Du, ejaan dia chat. Kenapa? Okay, apa berlaku kepada individu ini? Ini contohnya individu Cry-Du-Chat ini. Okay, dia adalah individu yang loss of small part at short arm of chromosome number 5.
kromosom ada 23 pasang kan? Okey, pada kromosom yang kelima dia, okey, pasangan kelima dia ni tak normal sebab ada satu segmen ini terdelete. Okey, deleted. Bukan pada semua kromosom lain, pasangan 1, 2, 3, 4 sampailah ke 23 semua tak error. Yang error adalah pada bahagian short arm apa? Ini bahagian short arm pada kromosom. Okey, pada kromosom tengah-tengah ni centromere kan, bahagian yang atas ni yang kita panggil sebagai short arm. Okey, at the short arm region terdelete. Small part je pun terdelete. Maknanya mungkin ada beberapa gene yang terdelete. Okey, menyebabkan kromosom itu jadi lebih pendek. Apa kesan dia kepada individu itu? Okay, individu yang dilahirkan dengan keadaan kromosom nombor 5 bahagian short arm terdelete ini biasanya bentuk muka dia macam bulan. Okay, dia ada facial features yang unusual. Kalau you tengok, you tahu, oh dia ni tak normal. Dia ni ada ada certain syndrome disebabkan oleh, bukan dia minta, tapi disebabkan kecacatan pada kromosom. Okay, dia ada small head dan most probably kenapa dinamakan Cridusha sebab bunyi dia menangis macam kucing. Kenapa? Maknanya kalau baby nangis bunyi macam mana? Siapa boleh menangis macam baby? Siapa kat rumah ada baby? Mana tak ada baby kat rumah? Macam mana baby nangis? Baby kalau nangis biasanya wek kan? Okay, mungkin dia menangis bunyi macam kucing. Macam mana? Siapa ada kucing kat rumah? Wih, macam cakap seorang-seorang betul ni. Miau. Miau. Mungkinlah. Miau. Kita pun tak tahu. Okay, sebab apa kita tak tahu? Sebab actually cases dalam dunia ni pun, kes untuk terjadinya Cridusha ini adalah sangat rendah. Dia bukanlah macam percentage obesity ke cancer ke yang selalu kita dengar. Tidak. Okay. Tapi kalau berlaku ini akibatnya, dan biasanya this baby yang berjaya lahir, ada juga yang meninggal dah dalam kandungan disebabkan abnormalities kan. Okay, tapi yang lahir dia tak berjaya untuk hidup sampai ke alam dewasa. Kita pun tak tahulah, mungkin ini yang observable. Maknanya kenapa kromosom nombor 5 bahagian terdelete tu sebenarnya adalah dia menyebabkan juga abnormal larynx development. Sebab tu dia baby tu nangis bunyi macam cat. Larynx ni apa? Peti suara kita. Okay. Ni adalah yang peti suara kita lah. So development of dia punya peti suara tu terjejas juga selain yang lain. Okay. Hanya disebabkan oleh apa? Bahagian short arm dia terdelete certain part. Tapi ini adalah the first part. So this one kita dah cover. Deletion. Okay, next. Okay, you tengok. Kalau inversion, ni je kita nak habiskan hari ni. Okay, kalau inversion pula. Inversion macam mana? Dia kata apabila kromosom segmen, ingat kita tak cakap DNA, kita tak cakap bases, kita cakap kromosom segmen. Sebab we are talking about kromosom. Dalam nota kita dia pakai ABCD. Okay, dia break off and rotate 180 degree. Kalau tadi apa? Dia break off dan lost the middle segment. Sama je, dua-dua break off. Tapi break off dan apa? Kalau inverse, maknanya instead of A, B, C, D, E, F, G, so katalah segmen ini yang masa crossing over itu akan berubah. Okay, waktu dia nak cantum balik, okay, dia terrotate. Instead of A, B, C, D, E, dia jadi A, D, C, B. Inilah. Ini ni, terrotate. Pusing. Okay. Dan reattach at the same chromosome. So kalau you terang, the entire sentence mesti ada. Okay, jenis inversion, chromosome segment break off, rotate 80 degree and reattach on the same chromosome. Tu je lah. Ini gambaran dia lah. Kalau tadi break off at 2 place, kena kat 2 place lah. Kalau untuk deletion, dia mesti terbreak off dekat 2 place. Kalau dia terbreak off dekat 1 place, susah nak berlaku deletion. Okay, dan segmen itu loss. Okay, dan join balik, kromosom jadi pendek. Kalau this one, kromosom tak jadi pendek. Tapi turutan gene itu dah jadi berbeza. So kita pun faham bila berlaku proses nak pengasilan protein atau sebagainya. Bila gene yang sepatutnya, amino acid sepatutnya macam ni. Tiba-tiba dah tertukar. Dah jadi resipi lain. So dia akan membentuk protein yang lain. Okay, dan outcome dia pun akan jadi lain. Tapi tak adalah contoh penyakit yang diberi, satu je tadi yang berkaitan dengan deletion.
Okay, next. Kalau translocation, dia tidak melibatkan satu kromosom yang sama. Ni semua satu kan? Okay, kalau this one semua satu, dia mesti antara dua. Okay, dia dipanggil reciprocal translocation di mana ada dua. Maknanya mungkinlah, okay, this one adalah kromosom 5. Ini adalah kromosom 6. So, apa yang berlaku? Setiap kromosom ni 5, 6 untuk badan kita, untuk 46 kromosom, kita punya 23 pasang tu, dia bawa gene lain-lain. Sebab tu yang ni disimbolkan A, B, C, D, E, F, G, H. Okay, this one M, N, O, P, Q, R. Kenapa macam ni? Masih ikut turutan tapi dia represent gene yang berbeza. So during translocation, apa yang berlaku? Oh, sorry. Kejap. Apa yang berlaku? So kromosom segmen ini break. Tapi dia reattach to another part. Okay, kalau yang ni merujuk kepada different kromosom lah. Yang AB ni terattach dekat sini, MNO terattach kat sana. Ataupun boleh jadi AB ni, okay, kalau on the same kromosom mungkin dia terattach kat belakang. Itu kalau same. Okay, kalau same mungkin dia akan jadi yang CDE. Sorry. Buruk sangat. Teruk sangat perangai Madam kau kan. Kejap. Okay, kalau yang same kromosom, mungkin dia akan jadi pada kromosom tu, dia akan jadi B, C, D, E. This one akan jadi F, G, H. Tertambah yang A, B tu. Itu translocate lah tu. Dia bukan inverse. Dia translocate. Tersalah. Ataupun kalau yang contoh ini melibatkan different kromosom. Kalau different kromosom, itu yang dipanggil reciprocal. Okay, different kromosom. Okay, on same ataupun non-homologous kromosom. Kalau macam ni non-homologous lah. Kalau yang this one yang homologous. Okay, itu translocation. And the last one is duplication. Kalau you tengok apa yang berlaku ialah kromosom segmen dia tak break off kali ni. Maknanya sewaktu proses DNA replication atau sebagainya, segmen ini terduplicate 2 kali. Dia tak break off. This is the only type of chromosomal aberration yang tak break off. Okay, dia segmen mengalami apa? Duplicate. Proses duplication, kata kerjanya duplicate. So apa yang akan jadi? Dia akan ada additional set of that gene. So instead of A, B, C, D, E, F, G, dia jadi A, B, C, B, C tu 2 kali. So ini yang boleh, maknanya ciri tu ada lebih daripada satu dekat organism dan sebagainya lah. Contoh. Okay. Mungkin kalau lah kata ini kod untuk jari dia, mungkin yang ada extra jari ke. Tapi ada banyak contoh lain lah. Okay, next class kita akan cover chromosomal mutation ini. Tapi sebelum itu kita nak tengok dapat ke tidak. Saya nak try tunjuk kat you contoh soalan yang boleh keluar untuk this part. Saya tak sure lah saya ni boleh import tak. Kejap. Saya tambah satu page. Add page. Okay, latihan. Duration. Sekejap sebab tadi saya punya window Edge tu dia gila. Tak boleh counting. Sebab tu saya terpaksa pakai OneNote hari ni. Sekejap. Okay, kita tengok. Alamak, salah pilih. Patutnya insert sebagai print out. Sorry, lama tak guna this one. Okay, ini contoh soalan-soalan yang melibatkan aberration lah. Okay, kalau saya bagi latihan ni, usually yang ni isi tempat kosong tu ialah apa perkara-perkara yang you wajib tahu. Hari tu saya tak bagi lagi kan yang ni kan. So nanti untuk siapa yang suka buat latihan, nanti saya bagi jugalah dekat Telegram. Kalau saya lupa ingatkan. Okay, contoh apa yang penting lah untuk part chromosomal aberration. You kena tahu chromosomal abnormalities in apa. Kalau aberration ini, you have to bear in mind it is abnormalities in apa? Structure. Okay, change in kalau aneuploidy ataupun ini adalah number of chromosome.
So 2 jenis yang tadi you memang kena tahu. Okay, so for this type, okay, yang tidit ni, okay, ini adalah contoh apa yang you kena describe setiap satu. Contoh untuk deletion tadi, occur when apa? Apa? Kita kata mesti ada perkataan kromosom segment. Apa yang berlaku kepada kromosom segment? Dia akan break off dan lead to the loss of bahagian mana yang hilang tadi? Middle. Middle. Jangan middle sahaja. Middle segment. Okay, the loss may contain one or more gene. The remaining end of chromosome will apa? Join ke reattach tadi? Join. Boleh je dua-dua. Tak ada masalah. Reattach ataupun join and become. Bila dia adalah deletion, bila dia reattach, dia akan become shorten. Shorten. So, apa yang digariskan ni, dia adalah apa-apa part-part penting lah. Yang you wajib kena faham tentang deletion. Kalau duplication, baru lagi kejap tadi kita belajar. So kita kata dari duplication yang dikata tadi ini kata nama. So apa yang berlaku kepada kromosom segmen itu dia adalah apa yang berlaku kepada dia? Apa? Duplicate. Ini kata kerja. You tak boleh kata is duplication. Salah. Ini kata nama. Duplicate. Okay. It can be a apa? Apa? Tak ingat. Okay. Maknanya dia akan ada a repetition. Yang ni repetition. Ataupun kita boleh pakai. Maknanya segmen itu akan berulang dalam satu homologous kromosom. Okay. Occur when a segment of one chromosome is kalau inverse. Inversion? Inverse lah. Okay. Ataupun kita kata lagi tepat adalah break off and rotate. Kalau inverse kena rotate macam mana? 180 darjah. Yes. Okay. And the chromosome, okay, or position the middle segment is turned. Oh, kat sini lah dia kata. Okay, kat sini boleh inverse saja. Yang ni adalah break off. Okay, tak adalah ni. Okay, kalau translocate pula, dia boleh berlaku kepada involve the region of chromosome. Either same and involve region of chromosome. Either on the other end of ini same or other non-homologous chromosome. Cepat tolong madam. Apa dua perkataan tu? break off. Betul. Betul. Break off. Okay, so kata kunci untuk translocate mesti ada break off tapi dia tak turn 180. Dia apa? Reattach kan? Reattach. Ya, betul. So bila dia break off dan reattach either on the same or non-homologous chromosome. Okay, contoh soalan peksa keluar, dia taklah keluar banyak-banyak. Dia keluar macam ni lah. Okay, ini contoh. Dia suruh you namakan. Macam ni you nak tahu ni? Apa yang berlaku? Kena tengok lah. Kalau ni A, B, C, D, E, F, G. So gambar yang sebelum ni adalah before. Ini adalah after untuk semua. So this one apa? This one apa? This one apa? This one apa? Cepat. Cepat. A, B, C, D, E, F, G. Tiba D, E, R, S. Kalau you dapat soalan macam ni, you kena pakai pensel lah. M, N, O, P, Q, R, S. Tiba M, N, O, P, Q, F, G. So apa berlaku ni? So ini dah di sini. Di sini. Translocation. Very good. Translocation. Ke ada nama lain dia. Kalau antara dua kromosom tadi, kita panggil dia reciprocal translocation. Okay, this one apa jadi pula? A, B, C, D, E, F, G. G ni tiba-tiba ternaik ke atas ni. Deletion ke? Inversion ke?
Ayo. Jod, sebelum Inversion. saya Translocate. translocate. Okey, betul. Ini adalah translocation yang melibatkan apa? Ini translocation biasa. This is yang melibatkan same chromosome. Nampak tak? Kromosom yang sama. Ini tadi reciprocal translocation sebab dia melibatkan non-homologous kromosom. Okay, very good. Same chromosome. Oh, makin buruk tu saya madam. Menjelang tengah hari. Okay, next. Nombor 3. A, B, C, Duplication. D. Mana yang terduplicate tu yang mana? FG ke terduplicate? Huruf apa yang gene apa? DE. Nampak? DE ni ada 2 kali. So, this is contoh duplication. Very good. And this one? Apa berlaku? Deletion. Apa yang terdelete? B. B. Gene B ni yang terdelete. Okay, betul. Very good. So, untuk this type of orang kata mutation, dia tak ada gene kat depan. Sebab ini bukan gene. Ini adalah dia punya, dia gene tapi dia bukan nukleotide yang ATCG base tu. Sebab tadi perkataan base. Okay, ini contoh. Kau tengok Okay, dia buat A, B, C, D, E, F, G. A, B, C, D, E, F, G. Huruf besar, huruf kecil ni kan. So, apa jadi ni? Nampak sama je kan? A, B, C, D, E, F, G. Yang ni berlaku apa? A, B, E, D, C, F, G. Yang ni normal je. Okay, yang ni strand ni normal. Strand ni yang telah mengalami apa? Sebab keadaan kromosom ni dalam sel, dia sebenarnya dia tak duduk diam-diam pun, ada yang terbelit-belit lah dan sebagainya. Taklah lurus, dia cantik. So this one apa problem dia? Kalau kita baca macam A, B, C ni, Inversion. okay. Tapi ni sebenarnya A, B, E dulu. Baru D, baru C. Maknanya dia telah mengalami inversion. Very good. Okay, Madia saja nak tunjuk kalau soalan peksa sebenar rupa macam mana. Ambil kau. Nampak tak dia dah tukar? Apa yang dia tukar? Apa dia tukar ni? Tadi dia pakai huruf kan? A, B, C, nombor. now dia pakai nombor. Tapi ingat, Madam bagi tahu, okay, tak kisahlah dia pakai nombor ke, dia pakai apa ke, tapi dia mesti ikut turutan. Dan dia bukanlah ATCG macam gene mutation. So macam contoh this one, gambar ni jahat juga. Before dengan after dia mana? Macam this one, ini sebenarnya apa? 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10. Yang ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So mana before, mana after? Yang Y ni adalah, X ni adalah after ke before? After. Ini after tau sebenarnya. This is yang before mutation. Sebab dia masih lengkap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ke kecil sangat ni? Kejap. Macam mana view? View, sikit. Kita nak fokus gambar ni je, tak nak jawab soalan pun. Okay, so yang ni apa berlaku? This one, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So ini adalah yang before. Yang after ni, jadi macam ni. So apa berlaku kepada X, apa berlaku kepada Y? Dah, inilah soalan penutup kita untuk hari ni sebelum kita boleh pergi balik makan. Deletion. X ni deletion sebab segmen 4, 5, 6 ni dah terhilang. Mungkin kat sini dia break off. Tapi dia dah pergi tempat lain. So segmen ini saja yang reattach dan jadi shorten. Betul. So jenis mutation dia kita tulis deletion. Nampak tak? Type of chromosomal aberration. X, so tulislah deletion. So for this one, dia jadi satu, dia tak hilang. Tapi nampak? 6, 5, 4. So this is inversion. So kalaulah dalam exam sebenar, soalan structure, boleh ke tulis kat gambar macam Madam buat ni? Tak boleh. Tak boleh. Tulis dekat ruang. Kalau dia tak bagi X, Y ni, you yang tulis. X-nya apa? Deletion. Y-nya apa? Let's say dia tak bagi. Sebab sekarang trend dia bagi garisan ni je. Y adalah inversion. Okay. So itulah dia. Okay. Nampak? Dan dia boleh tanya, give one example of disease caused by aberration X. Kan kita tengok, alamak tak belajar apa 1, 2, 3 ni mana ada penyebab ni. Jangan luruh sangat. So sebenarnya kita kena rujuk kepada apa? Deletion lah. Ada tak tadi kita belajar deletion ini penyebab kepada apa-apa sindrom? Ada. So apa kita nak jawab ni? Example of disease. Cara dia je dia si
Jarak, do, chat. Jangan kau pergi je, do chat macam ni. Okay, kalau kau buat macam ni nak, salah. Okay, sindrom ada tak ada tak apa sebab dekat soalan dia ada. Sindrom atau disease kadang-kadang dia hampir sama. Macam itulah. Kadang-kadang dia boleh minta you describe apa semua yang ni kemudian lah. So dapat tak apa kita belajar hari ni? Dapat. Apa kita belajar hari ni? Ada 45. Oh, paling ramai ni. Maknanya ada 44 orang. 2 orang. Siapa lah yang suka tak datang 2 orang ni? Okay, ada tak orang mesej saya? Okay, so untuk hari ni kita dah cover another part dan kita ada last part untuk mutation di mana untuk last kita akan belajar pula macam mana mutation kepada kromosom dari segi bilangan. Tadi dari segi structure. Sebelum ni kita dah cover dari segi dia punya arrangement of gene, arrangement of nucleotide dalam DNA. Okay, so hopefully you all dapat. Nanti at the end of this subtopic kita akan bagi biobus. Cuma kali ni saya rasa mungkin saya ada lebih sikit masa. Lepas je kelas esok saya akan bagi biobus. So Jumaat saya nak discuss soalan. Sebab saya rasa bila tak discuss, ada orang tak buat latihan, tu yang markah UPH dia teruk tu. Markah UPH ni kalau teruklah makan kau punya carry mark. Okay, sama dengan hari ni saya dah nak start menanda you punya ujian amali. Okay, so that's all for today. Sekejap, saya nak stop recording. Okay, thank you very much. Bolehlah lunch out.